sangat mengerikan ketika mana golongan kufar dilontarkan ke dalam api neraka. Dan disebut juga dalam tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi, menyatakan yang pertama sekali ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya itu adalah seumpama, kalau nak buat gambarannya, seumpama dilemparkan kayu ke dalam api yang marak menyala, yang membakar. Bayangkan kayu api, bila mana api yang sangat-sangat besar, bila dilempar saja kayu, api itu sedang menggelegak betul-betul ni, api dengan suara mengeluarkan suara api itu yang menggerunkan itu, dilemparkan kayu api ke dalamnya. Bayangkan kayu api itu jadi macam mana, saudara? Kayu api itu sekejap dia akan hangus. Itu kalau kayu api dia akan hangus. Tetapi manusia yang dilemparkan ke dalam api neraka, dia tidak akan hangus. Dia hangus pun dia tak mati. Itu masalah maksudnya. Kalau kayu api dia jadi hangus habis debu, tak ada apa dah, hilang macam itu saja. Maka itu nak digambarkan bagaimana keadaan yang sangat menggerunkan ketika mana golongan kufar dilontarkan ke dalam api neraka. Dan ketika mana golongan kufar itu dilontarkan dalam api neraka, sami'u laha syahiqan, iaitu mereka mendengar syahiq. Syahiq ini apa? Syahiq ini disebut juga oleh Al-Fakhr Razi, menyatakan syahiq itu nak menggambarkan tentang bunyi nyalaan api yang membakar yang disebut. Dan ada juga yang menyatakan bunyinya seolah bunyi pekik orang yang sedang menderita azab di dalamnya. Sebab menurut tafsir daripada Ibn Jarir, tafsir At-Tabari menyatakan bahawa suara yang bunyi itu merupakan suara gemuruh, suara menjerit, iaitu daripada bunyi pekikan orang yang sedang menderita di dalamnya. Dan ada juga yang menyatakan bagaimana bunyi itu adalah merujuk kepada bunyi api neraka itu sendiri. Dia ada bunyi dia sendiri, bunyi yang sangat-sangat menggerunkan. Dan disebut oleh Az-Zajjaj, dia menyatakan bahawa golongan kufar, mereka mendengar bunyi api neraka ketika mana mereka masuk itu dengan bunyi dah, wa huwa aqbahul aswad, dan suara atau bunyi itu bunyi yang sangat-sangat hodoh, sangat-sangat buruk, hingga diumpamakan kasautil himar, seumpama suara keldai. Sebab apa disebut begitu? Sebab dalam masyarakat Arab ni, bila sebut suara keldai ni, suara yang paling buruk lah. Inna ankaral aswat la sautul hamir, kan disebut juga dalam surah Luqman. Jadi nak menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan itu. Dan disebut juga oleh Al-Mubarrad, dia kata wallahu alam, mungkin dengar api itu macam bunyi nafas begitu, yang sangat tercungap-cungap. Nak gambarkan dalam keadaan kalau manusia lah sangat-sangat berada dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal begitu. Dan berkata Atha, dia kata bahawa maksud syahiq itu adalah merujuk kepada penghuni neraka yang menjerit-jerit, yang dilontarkan terlebih dahulu. Mana orang yang datang kemudian ni, penghuni neraka yang datang kemudian, bila nak masuk dalam neraka itu, nak dilontar dalam neraka itu, mereka sudah mendengar suara-suara menjerit-jerit yang terdapat dalam neraka tersebut, iaitu daripada golongan yang sudah dilontarkan sebelum itu kerana kesalahan mereka, kerana keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Maka digambarkan di sini neraka itu yang menggelegak, laksana gelegaknya air yang sedang dimasak. Jadi di hujung ayat itu disebut wahiyat tafur. Wahiyat tafur itu merujuk kepada bagaimana gelegaknya neraka tersebut. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagaimana bila mana air itu sangat menggelegak, jadi kepanasan itu sangat-sangat begitu hebat, begitu dahsyat. Dan ini merujuk kepada nyalaan api yang begitu marak menyala, seolah-olah orang yang sedang marah begitu. Jadi dia begitu kuat dia punya marak menyalanya, dan dia punya menggelegaknya itu begitu juga menggerunkan.
Dan disebut dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bagaimana neraka itu menggelegak laksana gelegak air yang sedang dimasak atau minyak yang sedang menggoreng sesuatu. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa manusia dalam neraka yang sedang menggelegak itu dilontar ke sana kemari, dihumban, dilempar kiri kanan atas bawah. Alangkah dahsyatnya penderitaan itu. Setelah kita ketahui bahawa manusia yang sedang diazab itu tidak mati, padahal di dunia ini jika sesuatu seksaan tidak tertahan lagi, selesailah bila mana nyawanya telah bercerai berpisah dengan badan. Jadi atas dunia ni kesakitan bila sampai satu tahap sakit tak ada tertahan lagi dah, maka pada ketika itu nyawa akan terbanglah, akan menghilang. Tetapi dalam keadaan golongan kufar yang dilontar dalam api neraka, sakitnya itu berpanjangan kerana mereka sudah tidak menemui lagi kematian. Kehidupan yang selama-lamanya sakit itu akan berterusan. Sakit tak henti-henti sakit. Dan kadang-kadang ada juga yang menyatakan bahawa bila mana terbakar, hangus, habislah, jadi abu, jadi debu. Tuan-tuan, masalahnya kita tak mati. Kalau hangus jadi debu tu mati terus tak apa. Maknanya habislah penderitaan pada ketika itu. Tetapi di akhirat manusia tak mati. Manusia tak mati. Bahkan deria rasa sakit itu disentiasa dihidupkan. Dia kalau hangus itu akan diadakan semula macam baru balik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah Taala kata, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ini, Allah Taala kata apa? Innal ladzina kafaru biayatina, sesungguhnya golongan yang kufur dengan ayat-ayat kami, golongan yang engkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saufa nuslihim nara, kata Allah, kami akan panggang, akan bakar mereka dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali masak kulit mereka dibakar, badalnahum juludan ghairaha, maka kata Allah, kami akan tukar dengan kulit yang lain, kulit yang baru, liyadhuqul azab, supaya mereka penghuni neraka itu akan terus merasai azab. Maknanya kalau guna kulit yang sama, mungkin sakit sekali itu lama-lama dia deria rasa dekat kulit pun hilang habis macam tu je. Tetapi Allah Taala sudah memberitahu 1400 tahun dulu bahawa kesakitan itu tidak akan berkurang, bahkan tidak akan hilang. Sebab apa? Sebab bila masak kulit, bila hangus, bila deria rasa dah habis dah, bila dibakar sangat-sangat kesakitan yang sangat-sangat ini, lalu dihidupkan semula atau diberikan semula kulit yang baru, deria rasa yang baru, maka kesakitan itu dia akan berterusan selama-lamanya ketika mana berada dalam api neraka. Itulah keadaan yang digambarkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini merupakan satu ayat yang kita kata berbentuk tarhib, berbentuk satu amaran, peringatan yang sangat-sangat menakutkan. Di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kesudahan bagi golongan yang kufar. Sebelum ini ayat ke-6 Allah hanya sebut bagi golongan kufar itu azab api neraka jahanam, maka mungkinlah tidak dapat digambarkan lagi disebut azab api neraka aja. Tetapi dalam ayat ini, ayat ke-7 ini disifatkan tentang bagaimana keadaan mereka apabila mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sekali ialah apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung. Jadi di situ ada dua pandangan sebenarnya. Sami'u laha syahiqa, itu kita sebut syahiq itu, adakah suara itu merujuk kepada suara api neraka itu sendiri? Ada yang menyatakan, para ulama tafsir merujuk kepada syahiq itu merujuk pada suara api neraka itu sendiri, yang suaranya seolah-olah orang yang menjerit, seolah-olah orang yang menjerit, begitu sangat menggerunkan. Satu, ada pandangan juga menyatakan bahawa syahiqan itu adalah merujuk kepada penghuni neraka yang terdahulu. Maknanya penghuni neraka ni bila lontarkan itu, mereka sudah mendengar penghuni neraka yang sebelumnya itu, suara mereka yang jeritan mereka yang meraung-raung, yang tak berhenti, yang berterusan, yang berada dalam keadaan kita kata kesakitan yang amat sangat
berterusan. Dan dalam keadaan itu wahiyya tafur, dan api neraka pada ketika itu sedang menggelegak, yang membakar golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seumpama air yang menggelegak yang berada pada kemuncak kepanasan ya. Jadi tuan-tuan, ini sesuatu yang sangat menggerunkan, sesuatu yang bila mana kita hayati, kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini nak menggambarkan kepada kita betapa ruginya orang yang kufur kepada Allah taala semasa hidup di atas dunia. Hidup yang sebentar ini di atas dunia, tak lama pun hidup kita ini, tetapi yang hidup yang tak lama ini akan diukur untuk mendapat pembalasan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat. Maka dengan sebab itu kita ambil pengajaran, kita ambil periktibaran, kita kena rasa gerun, kena rasa takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita merasa gerun tersebut, insya-Allah kita akan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menghumbankan kita masuk dalam neraka. Ada orang kata pula, orang kata, oh, kalau kita buat ibadat, kita menghindarkan maksiat kerana takutkan neraka, kerana nak dapat syurga, maknanya itu tidak ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, ikhlas ini dia ada beberapa tingkatan, dia ada beberapa tahap. Ada ikhlas berbentuk abror, golongan abror, ada golongan muqarrabin. Golongan abror ini golongan yang dia buat satu ibadat, dia menjauhi maksiat kerana takut kena azab Allah. Adakah dia tak masuk dalam ikhlas? Dia termasuk ikhlas juga. Sebab apa? Sebab neraka itu janji Allah, syurga itu janji Allah. Jadi dia melakukan sesuatu nak dapat syurga, nak dapat janji Allah, nak hindarkan diri daripada neraka kerana nak hindarkan diri daripada janji Allah yang bersifat kesengsaraan. Jadi tetap amalannya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia masih lagi masuk dalam tahap ikhlas, tapi tak ikhlas maqam abrar. Kalau muqarrab ini sampai tahap lagi tinggilah, maknanya dia buat sesuatu itu bukan kerana neraka, syurga dan sebagainya, tetapi kerana kecintaannya yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada masalah dalam keadaan amal sekalipun. Cuma bila Allah Taala gambarkan kepada kita suasana neraka itu dan golongan kufar yang dilontarkan neraka itu sesuatu yang sangat menggerunkan dan menakutkan. Moga-moga kita berusaha sedaya upaya untuk kita terselamat daripada golongan yang seumpama itu, yang dihumbankan dalam neraka kerana kesalahan mereka, kerana kekufuran mereka. Maka moga-moga kita pastikan diri kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Moga-moga kita di akhirat esok tergolong dalam kalangan yang mendapat kebaikan secara abadi berpanjangan, berterusan dalam keadaan nikmat yang abadi selamanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.